Selamat pagi murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks bahasa Melayu tahun 4 dan buka muka surat 73 dan kemudian muka surat 78 dalam unit 12. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah indahnya hiasan dan berkunjung ke museum layang-layang. Baik, sekarang cikgu akan terangkan kepada kamu bahawa pada hari ini cikgu akan bimbing kamu untuk menjawab soalan bertumpu dan bercapa. Soalan bertumpu ni adalah soalan yang kamu boleh dapatkan jawapan daripada petikan ataupun maklumat yang kamu baca. Manakala soalan yang bercapa ini memerlukan kamu berfikir dengan lebih mendalam lagi untuk mencari jawapan yang berkaitan. Kemudian kamu juga akan dapat menulis jawapan dengan betul kerana cikgu akan membimbing kamu untuk menulis jawapan dengan betul. Manakala nilai yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah nilai rasional. Baik, sekarang kita teruskan. Ini merupakan paparan dalam buku teks kamu di muka surat 73. Jadi kita akan memerhatikan maklumat yang diberikan satu per satu dengan lebih terperinci. Baik, ini merupakan paparan ataupun maklumat yang akan kita pelajari pada hari ini dengan tajuk indahnya hiasan. Baik, ini merupakan gambar yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Bunga manggar digunakan untuk mengiringi pasangan pengantin dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Baik, ini gambar yang seterusnya. Kita baca bersama-sama maklumat yang diberikan ini. Toranam ialah hiasan daun yang dianyam daripada daun kelapa. Masyarakat India memasang toranam di hadapan rumah mereka semasa perayaan Deepavali, Pongal dan majlis perkahwinan. Baik, toranam ni ialah hiasan daun yang dianyam daripada daun kelapa. Dia akan jadi macam ni. Tengok. Okey, kemudian mereka akan memasang toranam di hadapan rumah semasa perayaan Deepavali, Pongal dan majlis perkahwinan. Macam ni. Lihat dalam gambar ni. Hiasan toranam ni diletakkan di hadapan rumah mereka. Baik, seterusnya. Hiasan kepala yang dipakai oleh masyarakat orang asli dikenali sebagai tempok. Lihat dalam gambar ni. Ini adalah hiasan kepala yang dipakai oleh masyarakat orang asli yang dikenali sebagai tempok. Baik, seterusnya kita lihat. Okey, gambar ini. Ini merupakan gambar pokok limau. Kita baca bersama-sama. Pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina semasa menyambut Tahun Baharu Cina. Pokok limau ni selalunya kalau kita pergi ke rumah kawan ataupun saudara mara yang menyambut Tahun Baharu Cina, pokok limau ni sering kita lihat sebagai perhiasan. Seterusnya, mari menjawab soalan. Ini adalah soalan-soalan yang berkaitan
dengan maklumat-maklumat yang kita baca tadi. Jadi kita akan melihat soalan 1 sampai soalan 5 dan cikgu akan ajar kamu cara-cara untuk mencari jawapan dan menulis jawapan dengan betul. Baik, sekarang kita melihat soalan 1. Apakah toranam? Soalan 1 berbunyi, apakah toranam? Jadi, kita mestilah menjawab dengan lengkap. Toranam ialah, macam mana kita mahu tahu jawapan toranam ialah apa? Kita kena rujuk kepada maklumat yang kita baca tadi. Maklumat itu terdapat dalam gambar ini. Cari jawapan dari maklumat yang diberi. Coba kita baca semula. Toranam ialah hiasan daun yang dianyam daripada daun kelapa. Pernyataan yang pertama ini, ayat yang pertama ini, adakah sudah menjawab soalan yang pertama? Tengok ni. Sekarang kita tengok semula soalan. Apakah toranam? Ini jawapan. Contoh jawapan yang cikgu bagi. Toranam ialah hiasan daun yang dianyam daripada daun kelapa. Jawapan ini kita boleh dapati daripada maklumat yang kita baca tadi. Baik, sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. Bilakah pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina? Bila pokok limau itu sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina. Tadi kita sudah baca maklumat tentang pokok limau. Pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina. Bila. Coba kita lihat maklumat yang kita telah baca tadi. Ini. Pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina semasa menyambut Tahun Baharu Cina. Dapat jawapan dia di situ? Jawapan dia. Semasa menyambut Tahun Baharu Cina. Tengok. Pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina. Apa jawapan di sini? Cikgu sudah sebutkan. Cikgu harap kamu dapat mendengar dan jangan lupa tulis jawapan yang betul. Sekarang kita lihat pula soalan yang ketiga. Bagaimanakah masyarakat orang asli menghias kepala mereka? Bagaimanakah masyarakat orang asli menghias kepala mereka? Di sini ada tanda nih yang macam tanda otak. Itu bermaksud soalan ini berbentuk soalan bercapah. Dan kamu mesti menjawab secara hebat. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Kita teruskan. Masyarakat orang asli menghias kepala mereka dengan menggunakan hiasan yang apa? Sekarang kita lihat dulu maklumat yang kita baca tadi. Hiasan kepala yang dipakai oleh masyarakat orang asli dikenali sebagai tempok. Adakah soalan itu tadi telah ada jawapan di sini? Tengok yang cikgu telah gariskan. Dikenali sebagai tempok. Jadi, jawapan ialah
Masyarakat orang asli menghias kepala mereka dengan menggunakan hiasan yang apa? Dikenali sebagai apa? Tadi cikgu sudah berikan jawapan. Jadi, tuliskan jawapan yang lengkap dengan betul. Sekarang kita lihat pula soalan yang seterusnya. Oke, ini adalah soalan yang keempat. Selain majlis perkahwinan, bunga manggar digunakan dalam majlis apa? Ini pun ada tanda macam gambar otak nih. Kita kena berfikir jawapan yang betul. Kita kena cari jawapan sendiri untuk menjawab soalan ini. Oke, selain majlis perkawinan, bunga manggar digunakan dalam majlis. Kita akan coba kamu fikirkan jawapan yang sesuai. Baik, sekarang kita lihat maklumat yang kita baca tadi. Bunga manggar digunakan untuk mengiringi pasangan pengantin dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Baik, adakah maklumat ini menjawab soalan yang keempat tadi? Soalan yang keempat tadi itu ialah selain majlis perkahwinan, bunga manggar digunakan dalam majlis apa? Yang ni dia kata selain majlis perkahwinan. Dalam maklumat ini dia sudah mengatakan dalam majlis perkahwinan. Jadi kita kena fikirkan apa lagi majlis yang lain yang sesuai menggunakan bunga manggar. Bunga manggar ni ini. Ini adalah bunga manggar. Ini dipanggil sebagai bunga manggar. Berwarna-warni, berkilat-kilat. Itu adalah bunga manggar yang digunakan sebagai hiasan. Baik. Coba kamu fikirkan apa lagi majlis yang sesuai untuk menggunakan bunga manggar ni selain daripada majlis perkahwinan. Adakah majlis-majlis seperti majlis kerayaan? Contohnya majlis penyampaian hadiah. Apa lagi? Coba kamu fikirkan. Baik. Lihat di sini. Cikgu sudah bagi kamu cadangan jawapan. Majlis kerayaan seperti majlis perasmian, majlis penyampaian hadiah dan sebagainya. Majlis kerayaan ni ialah yang kita raikan lah. Contohnya kita meraihkan majlis perasmian apa? Contohnya majlis perasmian untuk merasmikan program yang akan diadakan di sekolah. Ataupun majlis penyampaian hadiah. Kita boleh juga gunakan bunga manggar ini sebagai perhiasan. Baik, jadi untuk menjawab soalan yang keempat, kita kena menulis dengan lengkap. Selain majlis perkahwinan, bunga manggar digunakan dalam majlis. Kamu boleh tulis jawapan yang cikgu cadangkan tadi tu. Baik, sekarang kita lihat pula soalan yang kelima. Kita boleh baca bersama-sama soalan ini. Mengapakah perhiasan digunakan semasa mengadakan majlis atau menyambut sesuatu perayaan? Fahamkah soalan ini? Dia kata, mengapakah perhiasan digunakan semasa mengadakan majlis atau menyambut sesuatu perayaan? Ini pun soalan yang memerlukan kita menjawab dengan
menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, sekarang kita lihat cara menjawab. Perhiasan digunakan semasa mengadakan majlis atau menyambut sesuatu perayaan untuk apa? Fikir. Coba kamu fikirkan. Kita gunakan perhiasan semasa mengadakan majlis itu untuk apa? Untuk suka-suka ataupun ada tujuan lain? Coba kamu pikirkan jawaban yang sesuai. Kalau perhiasan tuh selalunya adakah dia cantik ataupun tidak? Dia cantik kan, jadi dia boleh menambah keceriaan. Boleh menambahkan keceriaan, kemudian boleh memeriahkan majlis ataupun memeriahkan perayaan tersebut. Jadi macam mana cara untuk menjawab? Jadi jawapan, kamu boleh gunakan jawapan yang telah cikgu sebutkan tadi. Perhiasan digunakan semasa mengadakan sesuatu majlis atau menyambut sesuatu untuk menambahkan keceriaan dan memeriahkan majlis atau perayaan tersebut. Itulah tujuan kita. Mengapa kita menggunakan perhiasan? Untuk menambahkan keceriaan dan memeriahkan. Jadi jawab dengan betul. Baik, sekarang ini merupakan cara untuk menulis latihan. Tulis dalam buku latihan atau kertas kajang. Kemudian yang penting kamu tulis nama, tuliskan tarikh dan kelas. Kemudian tulis muka surat buku teks supaya kita mudah merujuk. Kemudian tulis jawaban yang lengkap. Salin soalan dan jawapan dengan tulisan yang kemas. Kemudian garisi jawapan dengan betul. Suka cikgu ingatkan, kalau menggaris jawapan itu pastikan kamu menggunakan pembaris. Jangan garis sahaja macam itu kerana kerja kamu akan menjadi tidak kemas jika kamu menggaris tidak menggunakan pembaris. Baik. Apabila siap, sila ambil gambar yang jelas dan hantar kepada cikgu supaya cikgu dapat menyemak tugasan yang kamu hantar. Ada yang menghantar tugasan yang tidak jelas dan tulisan yang tidak kemas, cikgu susah untuk memeriksa. Jadi, cikgu terpaksa tunggu apabila kamu menghantar kerja kamu kemudian. Baik, sekarang kita teruskan kepada latihan pengukuhan. Sila buka muka surat 78. Baik, latihan pengukuhan ini adalah lebih kurang sama dengan apa yang kita pelajari tadi, yaitu membina dan menulis jawapan berdasarkan petikan ataupun maklumat yang diberikan. Jadi ini pun cikgu akan bimbing kamu mencari jawapan dengan tajuk berkunjung ke Museum Layang-Layang. Tengok gambar ni. Ini ada gambar, banyak gambar ni. Berkunjung ke Museum Layang-Layang. Baiklah, sekarang mari kita membaca petikan bersama-sama. Sambil membaca, kita juga perlu memahami apa yang telah dibaca. Berkunjung ke Museum Layang-Layang. Pada musim cuti sekolah yang lalu, Najwa sekeluarga telah berkunjung ke Museum Layang-Layang. Museum itu terletak di Pasir Gudang, Johor. Di museum itu, Najwa dapat melihat pelbagai jenis layang-layang.
Terdapat lebih daripada 800 layang-layang tempatan dan luar negara dipamerkan di situ. Najwa berasa amat kagum. Layang-layang bukan sahaja dimainkan, tetapi juga dipertandingkan. Selain itu, layang-layang boleh dijadikan perhiasan. Setiap layang-layang yang dipertandingkan akan disumbangkan sebagai artifak kepada Museum Layang-Layang. Baiklah. Dalam penerangan ataupun maklumat yang kita baca ini, dia telah menceritakan tentang layang-layang, tentang Museum Layang-Layang ini. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada soalan. Jawab soalan-soalan dengan betul. Kita akan lihat soalan 1 hingga 5. Baik, soalan 1. Najwa pergi ke Museum Layang-Layang dengan siapa? Najwa pergi ke Museum Layang-Layang dengan siapa? Kita mesti menjawab dengan lengkap. Najwa pergi ke Museum Layang-Layang dengan sini. Tempat kosong ni. Jawab. Sila cari jawapan dari petikan. Rujuk buku teks muka surat 78. Ada jawapan tertera di situ. Yang ini paling mudah, paling senang. Baik, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Museum Layang-Layang terletak di mana? Museum Layang-Layang terletak di mana? Dalam petikan tadi yang kita baca pun ada dinyatakan di mana letaknya Museum Layang-Layang ini. Jadi kita jawab dengan lengkap. Museum Layang-Layang terletak di... jawab. Kalau tidak pasti, tidak ingat, rujuk buku teks muka surat 78. Cari jawapan di situ. Baiklah, sekarang kita lihat pula soalan yang ketiga. Bilakah Najwa pergi ke Museum Layang-Layang? Bilakah Najwa pergi ke Museum Layang-Layang? Kita kena jawab dengan lengkap juga. Najwa pergi ke Museum Layang-Layang pada... bila dia pergi Museum Layang-Layang tu? Jadi, jangan lupa rujuk buku teks muka surat 78. Soalan ini ada jawapannya di situ. Baiklah, kita teruskan pula ke soalan yang keempat. Mengapakah lawatan itu berfaedah kepada Najwa? Mengapakah lawatan itu berfaedah kepada Najwa? Yang ini jawapan kita boleh menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi juga menjawab soalan ini. Lawatan itu berfaedah kepada Najwa kerana dia dapat melihat apa yang dia dapat lihat di situ. Apa yang dia dapat lihat? Dapat lihat berbagai jenis layang-layang yang dipamerkan dan menambah pengetahuan. Kamu boleh jawab. Kemudian seterusnya kita akan lihat kepada soalan yang kelima. Bagaimanakah perasaan Najwa semasa berkunjung ke museum tersebut? Ini dia tanya tentang perasaan. Bagaimanakah perasaan Najwa semasa berkunjung ke museum tersebut? Yang ini pun kita boleh cari jawapan daripada petikan. Kalau dalam petikan tidak jumpa jawapan, kita kena fikir. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi kena jawab dengan lengkap, menggunakan ayat yang lengkap. Seperti ini cikgu sudah bagi contoh. Semasa berkunjung ke museum tersebut, Najwa berasa amat apa? Okey, jadi kita sudah selesai melihat sampai soalan yang kelima.
Sekarang ini adalah cara menulis latihan. Seperti biasa, tulis dalam buku latihan atau kertas kajang, kemudian tulis nama, tarikh, kelas, tulis muka surat buku teks, tulis jawaban, kemudian salin soalan dan jawaban dengan tulisan yang kemas. Selepas menulis jawaban yang kemas, apabila siap, sila ambil gambar yang jelas dan hantar kepada cikgu. Itu paling penting. Ingat pesanan cikgu tadi, mesti hantar gambar yang jelas. Baik, seterusnya. Sekarang kamu sudah boleh mula menulis latihan dan jawaban. Tulis dengan kemas dan jelas di dalam buku pemahaman atau kertas kajang. Masih banyak yang bertanya kepada cikgu, cikgu mau tulis di mana? Tulis di dalam buku pemahaman atau kertas kajang. Baik, selamat belajar. Jumpa lagi. Bye-bye. Baik, oke. Peringatan. Jangan lupa hantar hasil kerja kepada cikgu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian tugasan mestilah disiapkan dan dihantar selewat-lewatnya hari Sabtu bersamaan dengan 27 hari bulan Jun. Baik, belajar di rumah, stay at home. Terima kasih. Bye-bye.